Nak dapat 10,000 sebulan sebagai eja tanah ni mudah kalau ada sistem yang betul. Proses jual beli boleh jadi pening kalau tak kena cara. Semua rahsia bakal saya kongsikan secara eksklusif dalam podcast Syukri Zuhari. Alright, so hari ni kita nak sama sikit pasal PKP. So tadi Perdana Menteri ada inform kemungkinan besar dan dia umumkan, saya rasa insya-Allah akan serta-merta dilaksanakan adalah moratorium. So siapa yang dapat tawaran tu daripada bank, kau dapat call, kau ambil je lah, sebab saya pun akan ambil. Sebab kali ni kita tak tahu PKP kita sampai bila dan kita buat apa yang boleh untuk keep cash flow kita on track. Alright. Okay. Saya rasa dekat Facebook memang ada masalah. Okay. So kita hari ni kita cerita pasal KPI. Kalau korang nak tahu, dalam agensi kita ada KPI sendiri. So which is sebagai contohnya, kalau macam ejen baru, dalam masa setahun kita kena settlekan kita punya personal sale at least satu dalam masa 6 bulan. Satu dalam masa 6 bulan tu bagi saya tempoh yang sangat panjang. Okey, satu dalam 6 bulan. So kalau tak okey dan satu sale selama 6 bulan, dia akan tarik lagi sampai ke 1 tahun. Dan kemudian dia akan bagi yellow card. Yellow card ni saya tak tahu sebab saya tak pernah kena. So yellow card ni macam surat reminder lah. Korang dah setahun join, tak ada sale, nak kena buat apa next. So normally macam tu medicine sebelum ni. Alright. Cuma untuk tahun 2020 disebabkan ada PKP, kita ada macam-macam yang terjadi lah. Okay, kita ada PKP dan COVID ni jadi pandemik ni, so management dia longgarkan. So dia bergantung kepada leader masing-masing, macam mana leader nak accept korang ataupun tak lah. So kita mengikut tim leader masing-masing. Okay, so nak ikutkan itulah dia. Tapi as a rent, siapa yang dah join, takkanlah kita tak nak grow, takkanlah kita tak nak go next, takkanlah kita nak maintain sebagai rent semata-mata je sampai kita 4-5 tahun dalam industri kan. So apa kita nak kena buat sekarang? So antara benda yang kita kena buat sekarang adalah kita kena ikut program yang telah disusun oleh leader. Kalau leader korang susun lah. So apa nak kena buat next? Apa nak kena buat next? So seperti yang korang semua tahu, kita dekat sini memang 95% kita punya sumber sales adalah daripada sub sales. So hanya 5% sahaja daripada under construction. Okay, 95% daripada sub sale, dan mostly daripada sub sale ni adalah kita dapat daripada resale, bukan daripada rental. Okay, so data tu menunjukkan kita kuat kepada sub sale sebab leader kita almost semua main sub sale. Tapi kalau korang perasan, ejen-ejen top dekat Maxon dan ejen-ejen top yang dapat anugerah MIA nationwide semua tu, diorang main projek. Dan macam saya inform tahun lepas, saya pernah inform tahun lepas dan benda ni berlaku, kita kena ansur-ansur main projek secara agresif. Okay, sebab seperti mana yang saya inform, dah lama dah, tahun lepas saya inform, satu, kerajaan dilancarkan program rumah mampu milik dengan HOC scheme, tak payah bayar duty stamp untuk loan dan juga SMP, dan harganya memang boleh lawan rumah mampu milik yang kita biasa jual, 200-300 ribu. So of course sebagai orang biasa, kita akan ambil rumah yang baru compare to rumah lama lah kan. Kalau harga 300 ribu, harga sama, baik kita ambil yang baru, betul tak? So itu yang buatkan kita fight dengan government punya program untuk subsale. Okay, so that's why kita kena cepat-cepat untuk kumpulkan data untuk main subsale, untuk main projek. That's why saya bagi tahu siapa yang tinggal kat KL, kumpul data secepat mungkin untuk kita main projek. Yang first kali adalah Sabah Jaya, kemudian Serdang, Selangorku, kemudian Puchong, kondo dalam 300 lebih. Okay, so kita fokus yang ni dulu. Alright, dekat JB ada banyak projek, mampu milik banyak gila, rumah teres, landed, apa semua banyak gila. So saya tak perlu nak sebut lah, Prima lagi kan. JB memang banyak sangat. So KL, 3 ni lah yang paling menarik. Alright, yang lain macam rumah WIP semua tu bakal masuk, akan datang. Okay, so kita fokus yang ada ni dulu. That's why saya kata kalau kita main rumah mampu milik, inilah segmen kita yang kita kena fokus lebih, which is projek, bukan subsale semata-mata.
Okay, itu number one. So, untuk agent kita, as a rent, kalau korang perasan, macam mana nak tahu apa KPI korang naik sebenarnya? Sebenarnya semua tu ada dekat dalam korang punya MOS. Okay, so kalau korang perasan, dekat MOS korang tu, okay, dekat MOS korang tu, korang pergi dekat menu, dekat bawah tu ada report, lepas tu ada kategori personal sale. So dekat personal sale tu akan ada tulis what's next. Ataupun korang type agent korang, korang pergi dekat bahagian agent, letak nama korang, okay, letak nama korang dan dia akan keluar lah. Okay, so dia akan tulis kat situ what's next, untuk naik pangkat ke, untuk seterusnya berapa. Okay, so dia akan tulis kat sini lah next, sales to next, maknanya sales untuk next naik 70, 80, 85 ataupun 88. Okay, kalau dah leader tu macam mana jadi, berapa lagi untuk jadi senior team leader, berapa lagi untuk jadi JSL, berapa lagi untuk naik VP. Alright, so itu on sales figure. Tapi ada kriteria lain, kalau macam leader nak naik senior team leader, dia ada kriteria lain, which is berapa team leader kat bawah dia kena lahirkan. Okay, so itu adalah KPI, what's next, korang yang dalam sistem yang telah ditetapkan. Okay, so itulah dia. So seperti mana yang saya janjikan, saya nak cerita dengan korang, pada tahun 2021 ni, macam mana kita nak susun, macam mana kita nak letak KPI diri kita sendiri. Okay, so macam saya komen dekat Herwan tu, kita pecahkan kepada 4 bahagian. Okay, share screen. Saya pecahkan kepada 4 bahagian. Yang pertama sekali, saya inform dekat dalam komen tu adalah, yang pertama sekali adalah profit. Okay. Yep. Yang pertama sekali adalah profit, nombor 2 adalah customer, nombor 3 adalah operation, nombor 4 adalah HR. Okay, so saya bahagikan kepada 4. Sekejap Okay, saya bagi pada 4. So, saya bagi pada 4. So, nombor 1, setengah charge pensel. Nombor 1, berkaitan dengan profit. So, ingat tak saya selalu cerita, kenapa kita kena tahu kita punya structure, berapa duit kita masuk, berapa duit kita keluar, macam mana kita nak kecilkan kita punya cost of sale, macam mana kita nak tahu berapa kita expand, berapa in return yang kita dapat. Okay, kenapa? Sebab benda ni lah yang sebenarnya jadi KPI kita. Alright? So benda ni lah yang akan jadi KPI kita. Okay, so sekejap. So benda ni, sekejap, saya mute all lah. Aku dah 2 hari nak fikir benda ni, tapi aku rasa ni elok kita jual. Dah tak ada dah, kau dah boleh ada. Jual apa? Kita jual mana? Bagi cuci tangan dulu, Syah. Okay. So, kacau sikit. Alright. So, apa yang kita kena fokus? Yang pertama sekali adalah profit. Ingat tak saya selalu pesan hari tu? Apa yang kita kena fokus? Yang pertama, profit. Okay. Dalam cost structure hari tu, kalau korang perasan, saya ada mention tentang revenue. Okay. Tolak cost of sale. Dapat gross profit. Tolak expenses. Okay. Expenses. Dapat net profit. Okay. So, contohnya, katakanlah, saya bagi contoh anggaran. Contohnya, katakanlah kita dapat 15,000 ED, korang ejen baru, korang punya portion 60%, so 40% bagi dekat company. So bagi kat company, yang ni tinggal 9,000 lah. Sini 6,000. So portion korang bagi dekat company adalah 6,000. Alright, ini kalau korang 60% lah, ejen baru. Okay. So, korang punya gross profit adalah 9,000. Katakanlah kalau korang naik 70%. Okay, kalau korang naik 70%, korang punya ini adalah 15,000 juga. Okay, katakanlah korang naik 70%. 15,000 darab 30%. Okay, 4,500. So, 15,000 tolak 4,500 bersamaan dengan 10,500. Nampak tak? So, from time to time, bila korang dah makin lama makin senior,
korang punya gross tu akan lagi tinggi. Okay, akan lagi tinggi. So that's why korang kena kejar KPI next. Kalau ikutkan ni banyak beza ni. Tapi kita tak boleh nak main, nak main ambil je gaji tinggi tu walaupun kita baru kan. So sebab semua start pada zero dekat sini. Leader-leader korang semua start pada kosong. So korang kena juga follow the flow. Tak ada, dia tak ada benda-benda yang macam shortcut ke apa, tak ada. Alright. Kalau katakanlah kalau korang ambil jalan shortcut, korang takkan dapat pengalaman sama macam apa yang ejen yang berjaya ni buat. Okay, itu number one. Nombor dua, kenapa saya pecahkan expenses kepada beberapa? Nombor satu adalah listing. Berapa korang spend untuk listing? Dan berapa korang spend untuk marketing? Kenapa? Okay, marketing pula pecahkan kepada dua, sub-sales dengan project. Okay, dan sub-sales dengan project ni, kita dah pecahkan dan kita pecahkan lagi. Berapa banyak segmen kita letak dalam tu. Contohnya kalau sub-sales, berapa marketing channel kita letak dalam tu. Project, berapa marketing channel kita ada dalam tu. Okay, dan dari sinilah korang tahu setiap RM satu korang spend, berapa RM in return yang korang dapat. Yang berbalik semula kepada korang punya revenue, Yang berbalik kepada korang punya revenue. This one lah. Sales ED korang. Okay, that's why saya selalu highlight benda ni. Sebab in the end of the day, bukan kita nak dapat top performer semata-mata. In the end of the day, kita nak tahu berapa duit dalam account kita. Berapa yang kita dapat. Alright. So itu yang paling penting. That's why benda ni penting untuk kita record supaya kita tahu what's next. Okay. So KPI yang pertama yang kita kena tengokkan adalah profit. So daripada profit, dia ada banyak cabang dia lagi. Ni saya rasa satu ni je dah habis kita punya live malam ni. Okay. Kenapa? Satu yang profit ni adalah banyak cabang dia. Kalau kita nak dapatkan profit ni, kita kena tahu berapa banyak kita punya case. So yang ni dah masuk bawah claim, ID yang kita claim, berapa sales yang kita buat, okay, berapa client yang kita engage, berapa yang kita dah set appointment, okay, berapa yang kita dah engage, berapa leads yang kita dah tapis, okay, leads yang kita dah tapis, yang kita dah filter lah. Berapa kita punya raw leads. Okay. Berapa raw leads kita. So, benda ni main peranan. That's why, benda ni main peranan. So, that's why saya kata KPI kita yang pertama adalah profit. So, sebelum kita dapat yang kita fikir untuk yang ni, kita kena tahu berapa sales figure and then kita kena bawah ke atas. So, sebenarnya dalam masa satu hari, dalam masa satu minggu, berapa orang kita kena contact, berapa viewing kita kena buat, berapa banyak appointment kita kena buat, berapa orang kita kena engage. Okay, dan dalam masa yang sama, orang-orang yang kita dah engage ni, kita jangan miss. Contohnya leads tu kita dah filter, okay, yang ni kita dah filter, kita dah engage, lepas tu kita dah set appointment terutamanya. Janganlah kita biarkan je. So kita follow up lah supaya dia boleh convert kepada sale dan kita boleh claim. Alright, so benda ni yang kita kena buat. KPI kita. Contohnya tahun 2020. 2020, okay, berapa total sale kita? Katakanlah total unit kita jual, katakanlah 30 unit. Total unit kita jual. Total kita claim pada tahun yang sama, mungkin 20 sahaja. Alright, tahun 2021, berapa? Macam saya inform sebelum ni, kalau kita nak letak apa-apa KPI, kita kena tengok pada tahun terdahulu. Kalau boleh tahun lepas ataupun tahun 2019. 2-3 tahun dahulu baru kita letak target untuk 2021. To be honest, saya personally, saya punya total income dan sales berkurang 2020 daripada 2021. Berkurang. Okay, berkurang lah. So berkurang tu which is sebenarnya tak bagus sebab kita lost beberapa bulan due to PKP kan. So dia jatuh dekat situ. Tapi kita cover dalam bulan-bulan lain, cuma dia tak capai apa yang saya nak lah. Alright, so dia kurang sikit dekat situ. Okay, so itu yang pertama. Kenapa saya highlight on profit? Alright, dan daripada profit ni, kenapa penting? Kenapa saya tak kata sale? Satu lagi sebab,
satu ni, expenses. Okey, dalam expenses ni, berapa banyak yang kita spend untuk dapatkan satu buyer? Berapa banyak kita spend untuk dapatkan satu customer? Berapa banyak kita spend untuk dapatkan satu case? Okey, contohnya pada tahun 2019, okey, 2019 untuk kita close, kita perlukan spend RM500 untuk dapat satu case. Okey, satu case ni bagi pulangan kat kita RM4,500. Tahun 2020 kita spend 500, berapa kita dapat NRM? Alright. So daripada sinilah kita tahu kita ni cost efektif ataupun tidak. Okay, cost efektif ataupun tidak. Ataupun daripada sinilah kita tahu kita patut main segmen apa. Mungkin ni daripada subsale. Kalau projek pula macam mana? Okay, kalau projek pula macam mana? So kita kena tengok on this segment lah. Subsale macam mana, projek pun macam mana. Okay, so that's why benda ni penting. Itu yang pertama. Alright, profit. Nombor dua, KPI kita kena letak kat diri sendiri adalah customer. Okay, customer or clients. Okay, so berapa banyak klien kita? Yang pertama adalah customer, macam mana kita acquire? Macam mana kita acquire new customer? Macam mana kita dapat new customer? Berapa banyak sumber untuk kita dapatkan untuk kita dapatkan raw leads? Berapa banyak raw leads kita? Okey, berapa banyak raw leads kita? Alright. So itu yang pertama. Daripada sumber mana yang kita dapat leads? Okey, contohnya macam listing tadi saya share dalam 20 cara, berapa banyak kita dah try 20 tu, daripada 20 tu mana satu yang paling efektif? Okey, contohnya lah. So itu yang pertama. Dari mana kita dapat sumber tu? Dari mana kita dapat sumber customer? Dari mana yang paling efektif? Okey, daripada sumber mana yang paling efektif? Lepas tu, daripada sumber mana yang paling kurang kos dan yang paling tinggi kos? Okey, yang paling tinggi kos. So, kita kena tahu, kita kena ada beberapa sumber. Kalau boleh kita kena ada banyak sumber. Sumber untuk dapat leads lah, kita tak boleh mengharap satu je. Kalau kita main master list sahaja pun tak boleh, kita main single search sahaja pun tak boleh, kita kena pelbagai sumber. Alright, so ini tentang acquire. Dari mana kita acquire new leads. Alright, so ni A yang pertama. Yang kedua, okay, berapa banyak quality clients yang kita ada? Okay, berapa banyak quality clients yang kita ada? So, macam saya cakap, daripada total listing tu, daripada total listing yang kita ada, berapa yang kita close? Contohnya daripada 500, kita ada 50 kita close tahun, berapa? Okay, kalau ni subsale lah. Alright, so berapa? Nombor 2, yang ni quality clients. Nombor 3, berapa banyak klien ataupun cases lah. Cases yang kita lose, yang kita kalah lah, yang kita terlepas. Contohnya terlepas ni sebabkan loan tak lepas, ejen lain dah booking. Lepas tu kita terlepas ni sebab kesilapan kita. Kita terlepas ni sebab kita tak filter owner betul-betul, owner bankrupt. So, benda ni lah. Berapa banyak kita lose. So, korang kena take benda ni seriously. Sebab kalau contohnya korang close 5, 4 korang punya case hilang, something wrong dengan korang. Tengok balik cara kerja. Okay? So macam ni, benda ni yang kita susun untuk KPI diri sendiri pada tahun 2021. Okay? Sebab walaupun kita tengah PKP ni, korang kena tengok benda-benda ni. Jangan kita rasa kita on track, banyak selling tapi kita spend pun banyak. Alright? Kita kena jaga yang tu. Yang keempat, D. Berapa banyak kita punya raving fan? Okay? Berapa banyak raving fan? Raving fan ni macam ni. Raving fan ni adalah
orang yang dia pepahal, okey, pepahal cari Syuk, pepahal cari Amsyar, pepahal cari Irfan contohnya lah. Dia pepahal cari korang dan diorang ni lah korang punya orang kata bala tentera referral yang paling kuat. So kalau tanya bang, ada takkan kawan abang, saudara mara, family member ke yang nak jual rumah lagi? Boleh pass kat saya tak? So nanti kalau rumah tu 300,000 abang dapat RM900 referral fee. Kalau saya jual seorang lah. Kalau tim saya jualkan abang dapat 400.5, abang refer je. Selalu saya cakap macam tu je. Dan dapat referral lah. Okay? Raving fans. Berapa ramai raving fans? Sebab raving fans ni lah yang bantukan korang untuk kurangkan korang punya cost untuk dapatkan leads. Okay, silap-silap boleh dapat buy free. Saya dapat buy free pun macam tu juga. Bulan lepas saya dapat buy free satu rumah kat Kelang. Commission okey lah, dapat dalam satu kes 4,000 lebih. Okey lah kan, case free. Bulan sebelumnya tu pun satu case free, bulan sebelumnya tu satu case free. Saya time PKP ni ada dalam 5, 6, 7 biji kot. Saya dapat case free. So daripada sini lah. Nampak tak? Cuma korang kena keep close lah dengan klien. Apa aktiviti korang untuk keep close? Kadang-kadang WhatsApp, call je. Say hi, macam tu je lah. Alright? So this is what the things yang korang kena tengok daripada segi customer, clients. Okay? So nombor satu tadi profit. Okay, dah profit pun banyak kita nak tengok. Daripada kita punya funnel, daripada kita punya cost structure, bila kita nak naik daripada 60%, naik 70, naik 80, naik 85, naik 88, macam mana kita nak naik, berapa banyak kita nak kena jual, berapa banyak kita nak kena spend. So kita tengok daripada sini. Okay, and then kita tengok funnel kita. Alright. Then nombor 2 adalah customer. Okay, daripada customer ni korang tengok dekat mana korang dapat customer, sumber mana, efektif ke tak, kurang cost ke ataupun yang mana yang paling tinggi cost. Okay, kemudian yang B, quality clients, berapa banyak quality clients korang. Okay, yang daripada listing yang korang dapat tu, berapa yang korang close, berapa yang korang claim, dan seterusnya, berapa banyak deal yang korang lose. Okay, yang keempat, bawah klien ni raving fan. Antara banyak-banyak tu, berapa ramai yang jadi raving fan korang. Okay, berapa ramai yang jadi raving fan korang. So, inilah yang berkaitan dengan clients. Alright. Saya nak tengok ada komen tak? Okay. Tak clear sangkut-sangkut, sekarang dah clear ke? Facebook saya tak buka pula. Okay, so nombor 2. Nombor 3. Operation. Okay, macam saya inform tadi, kita berbalik pada nombor 1. Okay, macam mana cara kita kerja? Cara kita kerja. Macam mana kita follow up klien? Apa sistem kita? Berapa orang yang support kita? Okay, berapa orang yang support kita untuk tolong cepatkan proses? Banker kita ni efisien ke tak? Kita punya lawyer ni efisien ke tak? Alright, kita punya Code A partner ni cukup ke tak? Efisien ke tak? Alright, so daripada Code A partner ni pun berbalik pada nombor 1 juga, terlibat juga. Berapa banyak case yang kita Code A, berapa banyak yang kita tak Code A, berapa banyak yang kita makan seorang. Kalau boleh, of course makan seorang. Kalau nak laju, kita kena Code A. Berapa banyak sales channel kita, berapa ramai Code A partner kita dah ada. Diorang ni aware tak kita ada listing kat situ? Diorang ni aware tak kewujudan kita? Diorang ni kenal tak kita? Kita pernah jumpa diorang tak? Pernah mengopi tak? Okay? So, yang tu operation, cara kita kerja, support. Dan daripada sini, macam saya cakap, kita tengok macam mana kita beroperasi, kita tengok balik kita punya sales channel. Berapa banyak Code A partner kita? Okay, macam mana kita bayar referral? Okay, berapa banyak kita bayar referral? Siapa kita punya support team? Kita punya banker dan lawyer boleh pakai tak? On track tak diorang? Kalau projek, kita punya project manager on track tak? Kita on track tak? Form semua kita susun cukup tak? Cara kita hantar dokumen kepada developer, kepada project manager tu kena tak? Mengikut seperti yang diminta tak? Okay? So, cuba tengok cara kita punya operation macam mana. Okay? Kalau untuk leader dan senior, korang kena tambah extra. Extra tu macam mana korang train budak bawah, macam mana kita jaga dia, macam mana kita nak keep diorang ni daripada keluar ke apa ke. Tu benda lain pula lah. Nanti kita cerita pasal leadership nanti. Alright?
So sales channel. Okay, on operation side. Then dalam operation ni, korang juga kena tengok satu benda lagi, iaitu apa benda yang boleh korang leverage. Okay, apa benda yang korang boleh leverage untuk naikkan korang punya sale. Okay, macam saya inform sebelum ni, kita boleh leverage on dua benda. Satu, kita leverage on people. Satu, kita leverage on system. Okay, so ada tak benda-benda sistem ataupun orang yang kita boleh leveragekan kerja-kerja renyahan ni untuk naikkan kita punya sale. So kerja renyahan ni kita pass kat dia orang, kita ada masa lebih, kita ada tenaga lebih, kita naikkan kita punya productivity. Ada tak? Okay, so itu berkaitan dengan operation lah. Alright, nombor 3. Nombor 1 profit, nombor 2 pasal customer, nombor 3 pasal operation, nombor 4 HR. Okay, so HR ni sebenarnya dia lebih kepada leader, tapi kalau macam agent biasa, korang pun boleh masukkan ni sebagai KPI juga. So contohnya, macam saya inform sebelum ni, saya pernah share dengan korang kan, kita ada network marketing ada 3 jenis, linear, binary dan juga matrix. So kalau korang rajin guna referral sebagai korang punya bala tentera untuk closekan sale, so korang kena tengok apa yang korang boleh buat untuk keep close dengan diorang. Okay, contohnya ni korang kan, dekat bawah tu, korang ada banyak sumber referral. Contohnya referral ni yang tolong korang untuk bagi leads, yang tolong korang untuk bagi sale. Okay, so apa yang korang bagi dekat diorang untuk diorang ni keep support korang. So nombor 1, of course lah referral fee. Okay, referral fees. Pernah tak kita terfikir, yang ni saya tak pernah buat, tapi benda ni memang jadi lah. Saya tengok Mak Saleh buat. Diorang buat kontes. Okay, siapa yang refer paling banyak, dia dapat something lah, iPhone ke, whatsoever ke. Lepas tu nombor 3, dia saja-saja nak tambahkan lagi dia punya bala tentera ni, apa dia buat adalah dia saja buat quiz. Dia buat quiz, korang share, ajakkan kawan untuk jadi bala tentera sekali dengan korang. So diorang buat quiz lah. Nombor 4, apa lagi diorang buat saya cakap tu terang, yang ni saya tak pernah buat, saya buat nombor 1 saja. Tapi saya tengok orang lain buat memang padu gila lah. Tapi diorang kena outspoken cakap dekat Facebook live tu, kena fluent macam tu, saya memang segan lah tentang tu. Tapi menjadi, saya tak nafikan. Okay, saya tak nafikan benda ni menjadi. So nombor 4, apa lagi diorang buat adalah diorang buat cabutan bertuah. Okay, diorang buat cabutan bertuah. So ni antara benda-benda yang diorang buat untuk tambahkan bala tentera diorang sebagai diorang punya referral team untuk bantu diorang jual projek, untuk bantu diorang dapatkan leads sama ada owner ataupun buyer. Okay, so diorang ni tak bekerja dengan korang, tapi diorang ni adalah korang punya macam sales agent. Kita agent tanah, kita ada sales agent. Diorang ni adalah sales agent yang bantu kita untuk jual. Okay, so ini berkaitan dengan klien lah yang jadi kita punya bala tentera. Okay, so yang seterusnya berkaitan dengan HR adalah kita kena tengok at one time sama ada kita perlu hire staff ataupun ni untuk ejen biasa pun boleh sebenarnya. Kita kena recruit rent. Okay, seperti mana yang korang tahu dekat Maxon ni, korang junior ke senior ke korang boleh recruit, tapi korang kena buat sale lah, janganlah recruit je tapi tak buat sale kan. So korang kena tengok dekat mana yang paling efisien. Okay, sebagai contoh, kalau korang hire staff lagi tinggi productivity korang, kau punya net profit lagi tinggi, ataupun korang hire rent ni korang punya net profit paling tinggi. Okay, seperti yang saya inform, kita memang nak kejar sales, tapi in the end of the day, berapa net yang kita dapat? That's why KPI yang pertama, saya tak letakkan sales, saya letakkan profit terus. Okay, sebab in the end of the day, berapa net yang kita dapat? Orang tepuk tangan tu memang kita pun seronok, tapi in the end of the day, berapa duit dalam akaun kita? Cukup ke tak? Cukup ke tak untuk generate for the next few months?
Okay, cukup ke tak untuk kita go for the next project? Cukup ke tak untuk kita main project baru? Cukup ke tak untuk kita expand? Cukup ke tak untuk 2-3 minggu kita fokus on development team? Dan kita fokus on development team, kita punya personal sale confirm lari. So cukup tak untuk sehari kita dalam masa 3 minggu? Okay, so itu yang kita kena tengok. Alright, sama ada rekrut rent ataupun rekrut staff. Dan dalam masa yang sama, korang tengok rent dekat mana yang perform. KL, ni lebih pada leader lah. JB, Penang, Ipoh ke, Sabah ke, dekat mana yang kita paling perform. Selain daripada sale, kita buat sale merata, tapi untuk agent saya prefer korang KL je lah, janganlah satu Malaysia korang nak jual. Pening tu. Okay, sebab kita memang tak ada masa, kesuntukan masa. Okay, so kalau kita ada banyak team mana yang paling bagi profit dekat kita? Team mana yang paling bagi banyak masalah dekat kita? So daripada sinilah korang boleh tahu. Okay, kat sinilah korang boleh tahu. That's why saya selalu cakap kita tak boleh berharap pada satu sumber kewangan. Kita at least kena ada 9. So 9 tu ada pecahan pelbagai lah daripada mana sumber tu datang. So macam mak saya cakap, don't put all eggs in one basket. So inilah ceritanya. Okay. Dan dalam masa yang sama, tak semestinya rekrut rent ni bagus. Mungkin juga hire staff tu lebih baik. Sebab korang kena ingat, rent ni diorang tak ada gaji. So orang yang kerja tak ada gaji ni lain daripada orang yang ada gaji. Kalau orang yang ada gaji tu dia rasa tanggungjawab sikit. Kalau orang yang tak ada gaji ni tanggungjawab tu selalunya kurang sikit. Kurang banyak lah. Normally macam tu lah. Okay. So itulah 4 benda. So far itu sharing saya pada malam ni. Macam mana kita nak letak KPI dekat diri sendiri. Ada 4 perkara. Yang pertama, profit. Yang kedua, customer. Nombor 3, operation, macam mana kita operate. Nombor 4, HR. Okay. So ada soalan? Saya baru nak tengok Facebook. Okay, kalau siapa yang ada soalan dekat Zoom pun boleh cakap, boleh tanya. Sangkut-sangkut lah kat Facebook Okay. Sorry hari ni saya rabak sikit. Seharian ada laptop siapkan modul untuk ejen baru kan, online. Kalau ada soalan boleh tanya, saya cuba jawab lah. Kalau saya tak tahu jawab, saya akan refer kepada orang yang boleh jawab. Okay. Oh, lambat lah dekat FB. Okay. Kalau tak ada soalan, saya rasa so far tu saja untuk malam ni. And aktiviti kita, so far saya nampak ejen-ejen lain yang top performer ni diorang buat macam biasa. Cuma tak penuh lah macam kebiasaan. Semua tengah enjoy. Top region tu macam buka branch ke? Top region? Top region tu macam buka branch ke? Tak faham, Izzuan soalan. Syuk. Tadi yang 5 daerah tu kan. Top region setiap satu tu maksudnya kita buka branch untuk kita punya group ke ataupun kita main kat area sana juga ataupun kita sendiri yang main? Kita buka tim kat sana. Macam aku inform, kita tak boleh cover semua tempat sebab kita ni kekurangan masa. Okay, so bila kekurangan masa dan kita ni tak ada tenaga lah kan, tak larat lah nak pergi ulang-alik tempat jauh-jauh ni. So macam aku cakap dekat atas tadi, kita boleh leverage on 2 things. Leverage on people, leverage on system. Okay, macam kat atas tadi. Aku ada cerita kot. Okay, yang ni, operation. So, kita kena leverage on people, leverage on system. Apa yang kita lose kat situ? Sebab kita tak boleh dapat semua tau. So, bila kita tengok benda ni, operation, bila kita tengok KPI ni, kita akan perasan satu benda. So, apa benda yang kita gain versus apa benda yang kita lose. Contoh, apa yang kita gain? Kita punya sales plus profit kita mungkin naik. Okay. Tapi kita lose. Kita lose sales, kita lose profit dan sales juga per cases.
Sebab kita dah hire orang, mungkin kita kena code A ataupun kita suruh dia buat lah, kita ambil referral je. Kalau kita ada team dekat luar negeri ni lah, sebagai contoh. Ataupun diorang buat sale dekat sana, kita main projek dekat tempat diorang, contohnya Johor ke, kita code A dengan diorang. So dah bahagi dua. So kita punya profit tu semakin berkurang, tapi on average rata-ratanya kita gain dekat kita punya sales dan juga profit kita personal lah. On per cases makin kurang, tapi on average total kita meningkat. So tu maksud dia. Okay. That's why kalau korang perasan company-company besar, diorang tak ada pilihan lain melainkan untuk expand. Contoh KFC, McD daripada expand dalam negara, diorang expand luar negara. So nak tanya profit diorang tak banyak pun, sikit je. Tapi diorang terpaksa expand. Daripada tak expand, tak naik langsung. Okay, that's why orang kata expansion always in always lah. Sebab diorang selalu bagi analogi macam ni. Kita ni ibarat macam naik basikal, mendaki. So kalau kita stop, kita akan turun ke bawah. So tak ada pilihan, kita memang kena expand. Okay, soalan lain? Hopefully aku menjawab soalan kau lah, Izzuan. Clear. Okay. Okay, soalan lain? Sebelum saya stop. Alright. Dan tak ada So aku tak tahu topik ni berat ke tak untuk korang. Tapi hopefully okay lah. Alright. Syuk. Rafi, ada soalan ni dari member. Dia tanya, KPI untuk part time macam mana? KPI untuk part time? KPI untuk part time sama. Cuma KPI untuk part time, korang macam ni. Untuk part timer, selalu utamakan berapa banyak masa yang korang ada. Contohnya sehari berapa jam yang korang ada. Sehari katakanlah korang ada 1 jam ni untuk buat kerja. Sejam ni nak buat apa? Part timer macam tu. Dia back to asal balik. Part timer, berapa banyak masa yang korang ada. Itu the first thing yang korang kena tahu. Kalau sehari 1 jam, make sure sehari sejam tu korang buat. Kalau korang tak buat langsung, memang susah. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, untuk part timer, korang kena tahu macam mana nak dapatkan listing. Okay, dan setiap aktiviti korang ni memang selalunya akan ke weekend ataupun petang atau malam lah. Tapi kalau korang kerja sehari sejam untuk dapatkan leads, untuk buat aktiviti-aktiviti marketing, insya-Allah cukup. At least weekend tu dapat 5 appointment, insya-Allah cukup untuk part timer. Seriously. Sebab sekarang ni kita tak betul-betul buat dalam masa 1 jam tu kita buat apa. Kita tak senaraikan apa nak kena buat dalam masa sejam tu. Banyak je agent part time yang perform. Sehari sejam cukup. Saya tak rasa kita perlukan masa sampai 3-4 jam untuk part timer. Sehari sejam. Fokuslah sehari hari ni cari leads. Call untuk dapatkan listing. Okay. Hari esoknya, tapi kita kumpulkan semua appointment kita ke weekend pun boleh juga. Then esoknya up iklan. Tengok listing semua tu, up iklan. Dalam masa sejam ni kita up iklan. Hari ketiga, fokus cari listing balik. Hari keempat, up iklan. Hari kelima, kita sort semua kita punya appointment. Kita buat dalam masa sejam. Okay, and then weekend tu insyaAllah kita dah ada aktiviti dah. So itu berbalik pada KPI number 1 tadi lah. So Rafi, aku rasa masa kot. Cuba tengok masa. Dan sehari tu berapa banyak masa yang kau spend? Alright. Thank you, Syuk. Rafi so soalan Rafi buat Syamim Muniza. Oh Syamim, patut ingat Rafi lain. banyak nama Rafi kan. Lepas tu lagi satu soalan. Okay, during PKP ni mesti ramai pisang kan sebab tak ada gerakan. So apa tips daripada Syuk untuk nak minimize cost lah, untuk nak for those yang mana rasa macam PKP ni pisang di rumah tak ada keluar ni kan. So macam mana nak keep up the momentum, lepas tu nak cari sales. Okay, to be honest, kita sebagai rent, kita boleh keluar rumah, tak ada masalah. Kita sediakan surat daripada MITI tu, kita sediakan surat daripada agensi, insyaAllah boleh keluar. So, saya tengok ada satu agensi, kawan saya lah daripada MN, agensi pun, diorang ada buat. Diorang buat satu surat viewing form untuk klien, yang bagi kebenaran klien untuk viewing. So far okay saja, cuma kita kena jaga SOP lah. Macam kawan kita, Adi tu, kesian lah dekat dia sebab owner dia tak beritahu yang dia baru buat swab test dan kena quarantine. Tiba-tiba
Dia bagi tahu balik je daripada viewing, owner bagi tahu saya kena COVID positif. So kesian member. Alright. So benda tu lah. Kalau nak kata Isang duduk rumah, sebenarnya banyak benda boleh buat sebenarnya. Tapi aku tak nafikan, saya tak nafikan. Time PKP ni saya sendiri appointment kurang sangat. Satu memang saya tak fokus untuk mencari kawan-kawan dan aktiviti tak serancak sebelum PKP. So apa yang kita boleh buat adalah aktiviti yang paling okey lah. Kita kumpul database. Korang ni buat sharing apa benda ke ataupun macam saya bagi tahu budak saya, kita buat video ataupun poster untuk collect database. Ada contohnya macam diorang buat, Amsyah lah buat projek mampu milik dekat area Cyberjaya bakal launching tak lama lagi. So apa yang dia buat, dia copy paste dekat FB group. Setiap FB group yang 100,000 members ke atas, dia post dan dia collect database dari situ. So dia buat Google Form lah. Dia buat Google Form. So bila once projek tu dah ready, so dia dah ada database, dia follow up je lah database ni. So korang kena tengok apa projek yang bakal datang dekat Make Sense. Contohnya macam kalau Rafi kat KL, so tengok kat KL ni projek apa yang akan datang. Nombor 1 Cyberjaya, nombor 2 kat Serdang 260 juga, nombor 3 Puchong 300 lebih, nombor 4 dekat Rumah Wip Setapak, MHP akan launch dia punya Rumah Wip juga. So cuba dapatkan database, collect database untuk 4 projek ni. So bila market dah ready, kita dah ada benda untuk kita promote dekat diorang, database kita. So itu yang saya buat lah buat masa ni. So saya buat beberapa lah, satu ebook, satu buat artikel, satu lagi buat video content untuk collect database, nombor 4 untuk rekrutmen lah. So ada beberapa benda lah buat sebenarnya. Banyak juga, tapi to be honest, aktiviti untuk keluar rumah tu saya cakap terang lah, memang teruk sangat. Tapi saya buat macam ni lah sebab saya beranggapan katakanlah moratorium ada, insyaAllah kalau once PKP ni habis, momentum orang membeli tu datang balik macam bulan 6 hari tu. Sebab bulan 6 hari tu orang macam peram tu je, macam-macam semua sepencernaan. Okay. Yep. Masih Syuk. Alright. Ya, sebab sekarang ni yang saya perasan macam kita under Make Sense, kita ada surat pelepasan, lepas tu dah dapat surat daripada Kementerian MITI. Cuma kadang yang jadi the roadblock is always the client side lah, because sometimes client macam be hesitate, lepas tu tiba konon-konon dah confirm nak jumpa ni, tiba-tiba client call, sorry lah bos, tak jadi lah sebab yalah alasan sebab COVID kan. Tu je lah, tu yang macam menjadikan satu roadblock and unprecedented situation lah. Dan tapi apa yang Syuk cakap tu betul lah, kita boleh start collect database lah, apart from tunggu benda yang tak tahu uncertainty tu kan. Betul. So kita buat apa yang kita boleh kontrol. Apa yang kita like sebelum ni. So contohnya kita tak record kita punya klien, berapa banyak jumlah klien kita, berapa banyak klien database kita, berapa besar database yang kita ada. Lepas tu kita recordkan. Kalau kita dah record, kita check balik berapa daripada kita banyak kita punya database klien kita ni, berapa banyak yang raving fan yang memang apa-apa hal mesti cari kita dulu, mesti ada. So kalau macam agent part time dan baru, mungkin korang tak ada orang-orang macam ni. So apa yang korang boleh buat adalah ask for referral, ataupun ada projek bakal launch ni, korang buat poster cantik-cantik ataupun video, korang invite diorang untuk masuk ke database. Dan dalam masa yang sama, suruh diorang jadi bala tentera kita, macam ejen kita, untuk dapatkan lagi banyak orang untuk register dalam tu. Minta tolong, bro boleh tak tolong share? Sebab nanti projek nak datang, nak ada dekat Cyberjaya ni 261,000. So mungkin kawan kau boleh tolong, boleh dapat peluang ni untuk dapat rumah pertama dekat sini, sebagai contoh lah. So itu antara benda yang paling produktif yang kita boleh buat lah as for now, sebab kita tak boleh nak keluar kan. Cubalah try, insyaAllah so far okay kot. InsyaAllah saya rasa okay aktiviti-aktiviti macam tu, sebab once benda tu dah ready, kita dah ada bullets untuk attack. Alright. Dan dalam masa sama, kalau kita pergi viewing, selalu double confirm dengan klien. Tapi KP ni paling kena double confirm. 2-3 kali kena double confirm dengan klien. Tuan, betul ke confirm tuan nak datang hari ni? Kena double confirm dengan dia. Jadi ke? Kena tanya banyak kali.
Sebab saya pun pernah kena juga benda macam tu. Okay, so hopefully saya menjawab soalan lah. Ya, terima kasih Syuk. Alright. Okay, ada soalan lain? Soalan saya tengok dalam Facebook lah. Kalau contoh referral, boleh kita wawarkan kat Facebook yang kita referral fee? War-warkan dekat Facebook tentang referral fee. Boleh, tapi ada cara dia. Ada cara dia. Dia jangan macam, yalah, dia ada cara dia lah. So, macam mana nak cakap? Okay, contohnya macam orang yang bagi referral, kalau kita buat posting macam tu, normally apa yang jadi adalah kebanyakannya broker yang akan contact kita. Okay, selalunya broker yang contact kita kalau kita buat posting macam tu lah. Tapi kalau kita buat dekat family member, kawan, WhatsApp group, saya rasa okey kot, boleh try. Cuma ayat tu lah kita kena susun macam mana. Saya pernah tengok ayat Irfan, ayat dia macam okey. Cuba korang tengok Facebook dia. Dia macam selalu juga minta ask for referral daripada situ. Macam okey. Lagi seorang ni, siapa tu? Farah Fontan pun dia ada buat juga. Ask for referral. So far saya nampak okey, dia dapat. Dia minta daripada WhatsApp group budak sekolah. Tak silap saya lah. So kawan dia bagi referral. So diorang bantulah untuk bagi kontak dekat kita sesiapa yang nak jual rumah. Okay. Itu saya hopefully saya menjawab soalan Puan Hamizah. Cik Hamizah, pre-leader tu macam mana? Pre-leader ni sebelum dia jadi leader, 85% lah pre-leader. Apa caranya Mr. Syuk? Cara apa Apa caranya? Saya tak faham apa caranya. Okay. So far tu sajalah kot. Almost sejam lah kita live. Hopefully korang dapat something dan korang dapat gambaran lah macam mana korang nak set KPI untuk diri sendiri untuk tahun 2021. Okay. So COVID ni memang tak boleh nak buat apa. Kita tak boleh kontrol. So kita kontrol apa yang kita boleh kontrol. Contohnya kalau kita tak boleh keluar, apa benda kat belakang yang kita boleh kuatkan supaya bila kita keluar nanti, kita dah melia. Market dah ready nanti, kita antara orang pertama yang boom dulu lah. So kita beat the momentum sekarang. Okay, beat the momentum sekarang. Macam ni, kalau korang pernah tengok ada Chinese tu, dia goncang botol Coke kan. Dia goncang botol Coke. So tak boleh nak buat apa ni, orang tak boleh nak shopping, orang tak boleh nak membeli, tak boleh nak apa. Tapi dalam masa yang sama, government bagi support. Rumah mampu milik 300,000, 200 lebih dekat cyber, dekat kawasan bandar. Memang duty, memang offer menarik gila lah. Too good to reject. Lepas tu dengan adanya lagi HOC. So agak-agak macam botol Coke tu, dia dah goncang. Lepas tu kalau dia buka, boom, dia akan naik meletuskan ke atas kan. Lebih-lebih kalau letak Mentos. So macam tu juga dengan kita. Macam tu. So kita siapkan apa yang diperlukan. Bila once market dah ready, kita antara orang yang terawal untuk dapatlah imbuhan daripada apa yang kita dah buat time market tengah tahu okey ni. Hopefully korang faham lah kot apa saya merepek ni. Okay. So itu saja. Saya rasa malam ni dah dekat sejam lah. Kalau ada soalan, just tulis je kat komen. InsyaAllah mana tahu soalan-soalan korang ni untuk kita buat sharing pada akan datang. Pada minggu akan datang. Jangan tinggalkan aktiviti. Keep going. Paling penting dalam masa ni kumpul database. Terutama untuk projek. Sebab banyak projek yang menarik bakal launching pada tahun 2021. Dia akan delay. But dia mesti launching punya. Dia mesti launching punya. InsyaAllah. Okay. So sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye.